Tahu cakap memang musuh maksudnya dia bangun. Dia makanan yang diberi makan najis. Dia sebenarnya ada beberapa pendapat ulama lah. Tapi pendapat ulama yang paling pertengahan ialah dia bau najis ke tidak. Kalau bau najis tak boleh lah. Kalau tak bau najis boleh, walaupun dia diberi najis. Itu saya tengok pendapat yang pertengahan lah. Sebenarnya ada 3 pendapat. Pendapat pertama, tak boleh makan langsung, melainkan setelah dia diberi yang halal. Kena tengoklah, kalau haiwan kecil 3 hari 4 hari macam tu. Kalau haiwan tu besar sikit, haiwan kecil ni macam ayam, macam itik. Kalau besar sikit macam kambing, 1 atau 2 minggu. Kalau besar macam lembu, 40 hari ke atas, baru kita boleh makan dia. Ada yang kata begitu. Tak boleh bagi hak najis lah, bagi najis kena bagi hak halal pula. Ada yang kata boleh secara mutlak. Ini Al-Imam Ibn Hazm Al-Andalusi dalam Al-Muhalla. Dia kata haiwan yang diberi najis boleh saja, kerana ia telah melalui proses istihalah. Istihalah ni maksudnya bila haiwan tu makan najis, sebenarnya dia sudah tidak najis lagi, dia jadi benda lain. Betul tak? Kata dia begitu, walaupun berbau najis tak risau, dia kata. Tapi yang pertengahan hak ni, dan setahu saya hak ni hak standard mazhab Syafi'i juga. Walaupun kita bagi dia najis, selagi mana dia tak bau najis, maka kita boleh makan. Tapi kalau dia bau najis, kita tak boleh makan lah. Wujih akak kata memang bau najis, kalau ikutkan tak boleh makan tu. Dan kita pun memang tak tergamak nak makan. Betul tak? Sementara kalau ada, tak tahulah khabar-khabar angin kan, betul ke tidak, tapi kalau kita nak ambil yang baik, tak payahlah pergi tempat tu. Sementara kalau kita ada orang kata orang yang kita percaya lah, kok dia pernah kerja situ ke apa, dia kata dia bagi baja babi, dia tak payahlah pergi awal-awal. Tapi kalau dia dah bau, tak boleh lah. Sebaik-baiknya tak makan, bukan sebaik-baiknya, kena elak lah, tak payah makan lah kalau boleh. Orang kata ikan keli tak boleh makan. Pasal apa? Pasal pengusaha-pengusaha dia bagi makan najis. Saya ada member usaha ikan keli di Tanjung Karang. Saya pergi kat rumah dia, dia tak pergi makan najis pun. Jangan pukul kata begitu. Memang ada kemungkinan, tapi tak semua. Jangan generalize. Marah saya ni suka ikan keli tuan. Tuan-tuan pula kata ikan keli makan najis, tak boleh makan. Tapi kalau dia makan najis sehingga badannya pun berbau najis all the time, maka tidak boleh lah. Melainkan setelah ia diberi makanan-makanan yang halal, hilang bau najis daripada badannya, maka dibolehkan semula. Ya. Tapi setakat ayam tuan-tuan, makan najis sekali-sekala. Anak kita berak tepi rumah, ayam pergi patut tahi tu, dia tak apa. Pasal sekali-sekala aja dia makan. Ya. Tapi ada ulama origin pun tak boleh juga tuan. Ya. Saya di 2 tempat, satu masjid di Ampang, satu surau di Subang Tambahan. Saya memang ajar fiqh makan dan minum, fiqhul at'imah wal ashribah, the science of food and beverage. Memang saya ajar lah. Dan kita fokuslah kepada haiwan-haiwan yang tidak boleh dimakan. Ya. Cuma ni secara umum saja. Ya. Melainkan dalam skop-skop tertentu. Ya, dalam konteks hari ni tuan-tuan, benda-benda yang haram, najis, dan yang seumpama dengannya, dalam konteks perubatan ada sedikit sebanyak kelonggaran. Asalnya tidak boleh, tapi ada sedikit sebanyak kelonggaran. Di mana sebahagian ubat-ubatan memang dimasuki ataupun dimasukkan benda-benda yang haram dalam kuantiti yang sedikit sekadar hajat, termasuk pula dalam bab darurat. Ya. Dan benda tu pun bila sudah dimasukkan, dia sudah berubah sifatnya. Kalau najis, ia tidak jadi najis. Sebagaimana biasa, dia telah berubah, dia panggil proses istihalah. Walau bagaimanapun ada parameter-parameter tertentu dalam bab tu. Boleh